Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Bismillah ma syaa Allah. La yasrifu su'a, la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin wa min Allah. Bismillah ma syaa Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Sidang pendengar, sidang penonton sekalian, pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Limpah kurnia daripada Dia jualah yang telah menjadikan kita dan mewujudkan sekalian makhluk ni. Alhamdulillah. Syukur lebih lagi Allah SWT berikan kita dapat agama Islam sejak lahir. Melalui Islamnya mak ayah kita, maka kita pun dapat Islam. Alhamdulillah. Diberi kita kemudahan untuk ikut perintah Dia, tinggalkan larangan Dia. Dengan kita dibesarkan dalam keluarga Islam, masyarakat Islam, duduk dalam negara Islam. Alhamdulillah. Diberikan kita pula kehendak, keinginan untuk terus nak belajar dan memahami perjalanan agama. Alhamdulillah. Diberi pula kita bertemu dengan orang yang betul di atas perjalanan agama. Alhamdulillah. Semua Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan diberikan kita kelapangan masa, kesihatan tubuh badan. Keinginan demi keinginan untuk terus nak hidup dalam keadaan beragama. Betul dari sudut akidahnya, fahaman, amalan. Dan betul perjalanan kita dah hala tuju kita untuk mencapai maksud hidup kita, mengenal Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Ta'ala. Dan hidup ni dalam keadaan sentiasa bertakwa. Dan hidup zahir kita, batin kita adalah semata-mata untuk mencari ridha Allah Ta'ala. InsyaAllah. Alhamdulillah. InsyaAllah malam ni kita nak menyambung ada bahagian sesi soal jawab yang ke-10 yang tertangguh hari itu. Hari itu pun kita dah ada sikit sebanyak yang telah kita bicara mengenai soalan yang ke-9 tu. Cuma ada gangguan lain sikit. Itu juga ada hujan lebat hari itu. Jadi ada benda yang kita tak sempurnakan perbincangan mengenai soalan ke-9 tu. InsyaAllah malam ni rasanya dengan kesempatan yang ada dan soalan pun tak banyak dah. Dan tengok soalan 10, 11 tu. Soalan yang tak perlu ada perbincangan yang panjang lah. InsyaAllah. Cuma soalan kita yang ke-9 ni, kalau ikut bab yang antara bab besar, yang memang kena betul dengan kefahaman kat sini, itulah mengenai isu salaf dan khalaf. Kalau kita tengok balik soalan, apa itu salaf dan khalaf? Ada pihak yang mengaji Tauhid 3 mengaku mereka mengikut salaf dan bangga tidak mentakwil ayat Quran, dan mereka mengatakan yang mengaji sifat 20 ini pengikut khalaf pentakwil ayat Quran, dan kata dia banyak masyarakat yang memahami seperti ini. Mohon pencerahan apa yang sebenarnya. Terima kasih pertama sekali dengan soalan yang dikemukakan tu. Dengan tu kita boleh buat majlis yang seumpama ni. Ada sekalian, isu salaf khalaf ni dia ada dua istilah yang kita kena faham. Pertama, awal-awal rasanya yang perlu kita faham, perjalanan salaf dan khalaf ni adalah manhaj ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan perjalanan salaf ni dah ada sejak zaman Nabi SAW. Maksudnya zaman Nabi, zaman Rasulullah, yang dia bersama dengan para sahabat, dah ada dah atas nama pengistilahan yang disebut ni salaf dan khalaf. Walaupun dari sudut bahasa, macam mana kita ada bincang yang lepas, atas nama salaf dan khalaf ni, kalau tengok dari segi bahasa, lughah, mana pada lughatan ataupun lughawiyan dia, salaf ni maksudnya golongan terdahulu, khalaf ni kemudian. Kalau pandang sekali lalu antara golongan terdahulu dengan kemudian ni seolah-olah
salaf ni adalah perjalanan Rasulullah dengan para sahabat dan golongan awalin, golongan yang awal-awal masuk Islam 3 kurun yang pertama. Khalaf ni seolah-olah golongan yang mutakhirin yang ke belakang yang tak ikut manhaj apa yang diajar oleh Rasulullah, dan 3 golongan yang pertama yang atas nama salaf tu. Seolah-olah faham bahasanya tu lah dah. Tapi tidak, kerana manhaj salaf dan khalaf ni dah ada pada zaman Rasulullah, dan pahaman salaf dan khalaf ni atau manhaj salaf dan khalaf ni dizahirkan antaranya dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan Sayyidina Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wila. Satu hadis yang cukup masyhur berkenaan mengenai takwil ayat Quran ini, dan sepakat ulama ahli sunnah wal jamaah, para sahabat, semua para ulama-ulama Islam ijma' mengatakan doa Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas ini adalah doa lahu, bukan doa alaih. Istilah doa lahu ni maksudnya doa manfaat bagi dia, bukan doa mudarat ke dia. Jadi kebolehan mentakwil ni bukan satu benda yang istilahnya mudarat dan jadi kecelakaan, subhanallah. Bukan macam tu. Pasal doa Rasulullah, Allahumma faqihu fid din wa alimu ta'wila, bahkan dia menunjukkan satu keistimewaan bagi siapa yang boleh ada kemahiran untuk dan ada kepakaran untuk mentawil Al-Quran. Antaranya yang doa Rasulullah kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi bila Rasulullah mendoakan, maksudnya perjalanan khalaf ni atas nama istilah khalaf ni dah ada dah zaman Rasulullah, dan ada isyarat daripada Al-Quran. Dan ayat Quran ni lah antara tempat yang orang yang kalau tak faham, dia kata ayat Quran ni nak menunjukkan bahawasanya dalil untuk menunjukkan mesti kena tak takwil. Takwil ni salah. Ada orang kata gitu. Kita tengok sikit. Itu saya tak sempat nak bicara bab ni. Bab ni pun bab besar yang nak kena ambil faham. Khasnya bagaimana boleh ada kefahaman salah dan khalaf ni, dan kebolehan takwil ayat Quran atas nama tu manhaj khalaf, dan ke manhaj tafwid, menyerahkan makna yang ada daripada ayat Quran tersebut dengan tanpa memperhatikan apa makna dia, kerana ada makna yang susah nak dipaham di situ, khasnya pada ayat-ayat yang mutasyabihat, yang istilahnya ada manhaj tafwid, serah makna dia. Ada isyarat dalam Quran, surah Al-Imran, ayat berapa kena kita tengoklah. Ayat dia panjang di depan tu, cuma nak ambil fokus pada bab waqaf dan ibtidak. Selalunya pembahasan dalam bab ni, kalau kita tengok dalam kitab-kitab tafsir, kitab-kitab usul tafsir, dia bahaskan kebolehan untuk mentakwil ataupun nak ikut jalan atas nama manhaj salaf yang tafwid Al-Quran, tafwid makna pada Allah Ta'ala, ataupun nak ikut manhaj atas nama istilahnya khalaf. Ada dalil daripada Quran untuk menunjukkan kebolehan dua-dua jalan ni, dan inilah kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah kita, dan kedua-dua uslub ni dibenarkan dalam syarak, dan kedua-dua perjalanan ni adalah betul. Atau istilah yang masyhur sebut ulama, uslub salaf dipanggil uslub yang aslam, uslub khalaf disebut sebagai uslub a'lam. Jadi yang ni tempat yang nak kena perbetulkan dulu. Jadi pertama nak kena fahamkan dalil lah. Jadi antara dalil tu firman Allah Ta'ala, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa rasikhuna fil ilmi. Nak sebut panjang apa ayat sebelum ni, ayat selepas dia satu hal. Tapi nak kena faham, ada istilah babul waqfi wal ibtidak, bab waqaf dan nak ibtidak di sini. Pasal berbeza waqaf dan ibtidak, dia akan menyebabkan perbezaan makna. Asal terjemahnya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Tidak siapa yang mengetahui takwil ayat-ayat Quran yang mutasyabihat ni melainkan Allah Ta'ala. Kalau full stop kat situ, apa maksudnya? Allah saja yang tahu takwil ayat Quran, selain pada Allah Ta'ala tak tahu. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Orang yang pakar dalam ilmu pun dia kata apa? Amanna bihi, kami beriman saja dengan ayat Quran ni, kullun min 'indi rabbina, semua adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada apa yang nak dipertikaikan apa yang Allah Taala turunkan, sama ada ayat muhkam ataupun mutasyabih. Yang tu kalau baca dengan waqaf pada wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah.
Baik. Tapi atas dalil ulama yang kata membolehkan takwil ni, dia tak waqaf pada ilallah, bahkan dia waqaf pada warasikhuna fil ilmi. Dia waqaf pada wal ilmi. Wal ilmi fi warasikhuna fil ilmi itu naqtahnya. Jadi waw tu waw ataf, bukan warasikhuna fil ilmi ni waw tu waw tidak. Jadi bila diertikan dengan mana waw ataf, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi. Tidak siapa yang mengetahui takwil ayat Quran yang mutasyabihat ni melainkan Allah Taala dan orang yang pakar dalam ilmu. Antara orang yang pakar tu siapa? Orang yang pernah didoakan oleh Rasulullah tu, itulah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Bukan dia seorang je lah sebut tu, pasal yang tu ada khas doa Rasulullah pada dia. Dan seorang saja ke? Tidak. Sebut dalam Quran pun dia kata sebuah rasikhun dengan lafaz jamak. Dia bukan dengan lafaz mufrad. Kalau wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warasikhuna fil ilmi. Jadi kalau baca dengan sighah mufrad boleh tanggung maksud rasikh fil ilmi itu ialah Abdullah bin Abbas seorang aja. Tapi bila Quran datang dengan lafaz jamak, qawaid disebut oleh para ulama kita, jadi kebolehan mentakwil Al-Quran ni kalau datang dengan sighah jamak dah ambil faham pada ayat Quran. Dia kata al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususis sabab. Kefahaman yang nak diambil faham daripada Al-Quran ni adalah bi umumi lafzi, dengan umum lafaz, warasikhun lafaz jamak. Jadi dia adalah jamak menunjukkan bukan seorang. Maksudnya orang yang pakar dalam bab ilmu untuk ada kebolehan takwil Al-Quran ni bukan seorang, ramai. Jadi kalau atas kaedah membacakan ayat Quran ni dengan jalan waw ataf. Jadi tuan-tuan yang tak boleh nak hadam ataf tak ataf betul, dengar je lah saya khabar itu dah. Jadi tak ada siapa yang mengetahuikan takwil ayat Quran mutasyabihat ni melainkan Allah Taala dan orang yang pakar dalam ilmu. Jadi boleh ke takwil Quran? Boleh lah. Cuma bukan sebarang orang. Mestilah orang yang pakar. Dan kepakaran itulah atas istilah yang disebut oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka itulah ulama khalaf. Satu di atas kepakaran tu saya sebutlah tadi, dan yang ni istilah disebut oleh para ulama kita. Manhaj takwil, manhaj khalaf ni adalah manhaj yang a'lam istilahnya. Kalau saya nak terjemahkan a'lam ni apa, dia lebih terkehadapan dan lebih berketerampilan dari sudut pembahasan ilmu. Maksudnya dia ada disiplin ilmu dia. Ni majaz akli, ni majaz mursal, ni isti'arah, yang ni disebut sebagai kinayah sifat, kinayah nisbah, kinayah zat. Ada kaedah-kaedah pembahasan dia. Itlaqil juz, iradatil kul, macam-macam pembahasan ni kalau kita lihat. Dia ada disiplin untuk menyelesaikan ayat-ayat Quran dengan kaedah tata bahasa Arab, kaedah akliyah, mantiqiyah dia, macam-macam hal. Semuanya telah dipelihara khas untuk mendapatkan akidah yang betul, tepat, macam mana yang Rasulullah syarat, ma'ana alaihi wa ashabi. Di atas perjalanan aku kata Rasulullah, itulah manhaj sunnah. Wa ashabi, dan para sahabatku, itulah dipanggil jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah di atas memang boleh ada kebolehan mentakwil Al-Quran, isyarat Quran tadi dengan bacakan dia waw atau bukan waqaf. Maksudnya itu atas istilah manhaj khalaf. Dah ada dalam Rasulullah, prinsip dia takwil. Sekali lalu saya ngaji dengan almarhum Tuan Guru Haji Ghazali dulu, sedikit nak sebut kenapa ada perbezaan makna-makna macam ni. Dan masing-masing ada dalil daripada ayat Quran, walaupun ayat Quran yang sama, tapi daripada ayat Quran tersebut mendalilkan ada kebolehan untuk menggunakan metodologi tafwid, itulah salaf, ataupun metodologi takwil, itulah qawaid khalaf. Saya ngaji Tuan almarhum Tuan Guru Ghazali, dia ajar apa? Dia ajar nak bagi faham waqaf ibtidak ni. Pasal nak menunjukkan kita berhenti tempat lain, dia akan menunjukkan perbezaan makna. Saya pun dah lama tak sebut ni, tapi cuma hari itu ada sahabat yang daripada jauh pun, daripada Pasir Gudang datang hadir bersama dengan majlis. Dah masa hujan dulu kami duduk sembang. Saya pun dah lama tak sebut ni, tapi dia banyak dengar kuliah-kuliah saya. Dia ada sebut, saya pun dah lama lah, tapi memang saya ingat lah benda-benda tu, pembahasan tu. Teringat balik, jadi saya nak sebut balik lah. Lama lah saya tak sebut ni. Apa dia? Ayat misalnya, nak menunjukkan waqaf dan ibtidak tu. Apa dia? Saya makan roti Bengali bawah rumah. Simple aja ayat dia, tapi nak mengajar prinsip perbezaan waqaf dan ibtidak, menunjukkan perbezaan makna. Dan perbezaan makna dia bukan sikit.
Jauh langit. Bumi langit macam tu kot bahasanya. Dan atas kaedah tafwid dan takwil ni memang dia jauh bumi langit. Semua macam mana pun salaf dan khalaf dua-dua di atas prinsip mentazimkan Allah Ta'ala, tanzihkan Allah Ta'ala daripada perkara yang tak selayaknya. Prinsip sama. Cuma kawaid je berbeza, kaifiat je berbeza. Yang ni satu serah, tak ada bahas apa langsung. Macam mana Allah Ta'ala sebut dengan lafaz tu, beriman saja, terjemah pun tak. Bahkan amiruha kama ja'as. Ada isyarat para ulama. Prinsip tafwid ni disebut dengan lalukan saja macam mana dia datang, beriman saja. Jadi yang datang tu dia ada makna. Saya ada sebut prinsip yang ulama kita sebut beriman dengan kaedah tafwid ni macam mana kita beriman sebut alif lam mim yasin toha qaf sad, awal-awal yang fawatih suar, huruf-huruf yang ada pada awal-awal surah memang mesti ada makna. Quran mustahil tak ada makna. Cuma makna tu kita tak faham apa kaedah dia. Kaedah aslam, kaedah salaf ni tafwid apa dia? Dia mesti ada makna. Kalau qaf misalnya, bukan huruf qaf, memang sebut qaf. Tapi dia ada makna selayaknya untuk qaf. Apa makna dia? Wallahu alam. Itu tafwid. Itu tafwid. Jadi, asal nak sebut, salah dan khalaf ni punya prinsip yang sama dari sudut mentazim ke Allah Ta'ala, tazim Allah Ta'ala. Daripada sifat tak selayaknya. Nak sebut tentang kaedah bahasa tadilah. Nak faham waqaf tidak. Jadi kalau kata saya makan roti menggali bawah rumah. Sebut sekali lalu tu, saya makan roti menggali bawah rumah. Kalau baca terus, tanpa waqaf, saya makan roti menggali bawah rumah. Apa maksudnya? Saya makan roti menggali. Kat mana makan tu? Saya makan roti menggali ni, saya ni duduk bawah rumah. Okey, itu saya makan roti menggali bawah rumah. Tapi kalau baca, saya makan roti menggali bawah rumah. Lain makna dia. Apa maksudnya? Saya makan roti. Roti apa? Tak mention itu. Pasal kita dah wakaf itu. Yang bawah rumah tu apa? Menggali bawah rumah. Jauh itu tu. Kalau nak wakaf tak lain pun dia akan makna lain-lain nanti. Saya makan roti menggali bawah rumah. Saya makan apa? Mestilah bukan makan roti. Tapi roti menggali bawah rumah ada roti menggali. Saya makan roti menggali. Itu, jadi kalau ambil asasnya nak faham, saya makan roti menggali bawah rumah. Maksudnya, saya makan roti dan saya duduk bawah rumah. Tapi kalau saya makan roti, menggali bawah rumah, yang bawah rumah tu bukan roti, bukan saya. Menggali duduk bawah rumah. Sekali lalu gitu. Inilah nak bagi faham. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Allah saja boleh takwil. Orang lain tak layak takwil. Satu datangnya atas prinsip salaf tu. Serah makna pada Allah Ta'ala. Pasal Allah saja yang boleh takwil, orang lain boleh takwil. Siap? Selesai? Betul yang kata boleh takwil ni, ayat Quran yang sama. Cuma bukan dia tak kaedah waqaf, tapi dan tak ibtidakkan pada rasikhun, tapi baca dengan ataf. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasikhuna fil ilmi. Perbandingan saya makan roti menggali bawah rumah tu untuk menunjukkan perbezaan makna dengan waqaf ibtidak je. Saya ngaji untuk ada cikgu yang memang dia ajar prinsip berfikir ni. Dia bagi misal tu untuk mencerdikkan kita bagaimana nak ambil ibarat dan nak ambil faham usul-usul yang ada dalam Quran. Okey, sekali lalu nak menunjukkan salah dan khalaf ni dulu adalah prinsip ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan semestinya bila dia prinsip ahli sunnah wal jamaah, salah dan khalaf ni mustahil ada istilah pertembungan. Dari segi memahamkan apa maksud Al-Quran. Tak mungkin dia akan faham macam ni. Di atas soalan pun bertanyakan mengenai ada pihak yang mengatakan tauhid 3 ni khasnya mereka mendakwa dan bangga tak takwil ayat Quran, sampai ada yang mengatakan mentakwil Al-Quran ni jadi sesat Yahudi Nasrani. Mereka jadi taksub semacam macam ni. Jadi seolah-olah mentakwil Al-Quran ni seolah-olah mensesatkan Abdullah bin Abbas. Dia akan jadi bahasa gitulah. Dia akan istilahnya melaziman, lazim daripada mengatakan takwil ni kaedah Yahudi Nasrani, maksudnya menyahudikan Nasrani kepada Abdullah bin Abbas, dan juga menyahudi Nasrani juga siapa mendoakan kepada Abdullah bin Abbas. Kan salah besar tu. Jadi mana boleh mengatakan bahawasanya kaedah takwil ni adalah kaedah salah. Kaedah takwil ialah kaedah daripada manhaj ahli sunnah wal jamaah. Bahkan dia adalah satu kaedah untuk orang-orang yang pakar dalam bab ilmu dan
apatah lagi orang yang banyak berfikir, apatah lagi orang yang duduk pada zaman kita lah ni khasnya, yang macam-macam persoalan nak ditimbulkan. Apabila timbul berbagai permasalahan, bila diberikan jawapan yang tepat dengan usulub-usulub dan kaedah-kaedah ilmu yang betul, semua kesalahan dan kemuskilan yang ada di Al-Quran tu dapat dipaham dengan baik. Lalu gitulah. Baik. Allahumma salli wa sallim. Jadi asal saya nak sebut tu mengenai prinsip salah dan khalaf ni, kedua-duanya adalah manhaj yang betul mengikut kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah. Cuma asal memang saya nak bahas ni tadi, tak mana takkan berlaku pertemuan. Pasal ada orang mensyarahkan salah dan khalaf macam ni. Dia kata pahaman khalaf, takwil ayat Quran, belajar sifat 20. Dia yang sebut macam tu lah. Ada satu golongan yang disyarah macam tu. Dan golongan salaf ni mengatakan Allah Ta'ala ada di langit. Allah Ta'ala duduk di aras. Jadi kata dia, nak kata Allah Ta'ala tak bertempat pun boleh. Ini ikut kaedah khalaf, sifat 20. Allah Ta'ala tak bertempat kan. Dia kata nak kata Allah Ta'ala bertempat duduk di aras di langit pun boleh. Yang ni adalah manhaj ulama salaf. Ni tak betul. Yang ni tak betul. Ni huraian yang salah. Salah bukan salah sikit. Salah besar. Dia adalah satu pembohongan dari fakta ilmu. Pasal manhaj salaf, tak ada satu pun manhaj salaf yang original salaf yang mengiktikadkan Allah Ta'ala duduk di aras. Dengan mana duduk, subhanallah. Tak. Kedua-dua kaedah salah dan khalaf ni mengiktikadkan Allah atas nama dia. Allah adalah ilah. La ilaha illallah. Allah ni sajalah ilah. Tentulah dia bersifat dengan sifat ketuhanan, sifat uluhiyah. Atas nama ilah, mestilah sifat besar dia, teras dia. Dia mesti istighna an kulli ma siwahu. Dua kriteria besar dalam bab ketuhanan. Dia ghani, dan semua makhluk mesti fakir pada dia. Mesti istighna lillahi an kulli ma siwahu. Allah Ta'ala dia tak hajat pada sesuatu. Dan mestilah muftaqirun ilahi kullu ma adahu. Setiap makhluk mesti berhajat pada dia. Kerana makna ilah ni atas definisi yang disebut oleh ulama. Bila sebut ilah ni, siapa ilah ni? Ataupun khasnya tersebut nama khas. Proper noun dia, nama khas pada kalimah Allah ni apa dia? Dia lah huwa dzat wajibul wujud al-muttasif bil kamal al-munazzah anin naqsi wal zawal. Allah adalah zat yang wajib wujud, yang dia bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, tanzihkan dia daripada apa-apa sifat kekurangan dan sifat yang akan mengurangkan martabat ketuhanan. Ayat dia sangat pendek, ringkas. Kalau kita belajar dengan prinsip yang betul, dengan mudahnya boleh memahamkan prinsip salah dan khalaf ni, dan mereka memang akan dapat melihat tata cara yang ada pada salah dan khalaf ni cukup murni, tanzih yang Allah Ta'ala daripada apa yang tak sepatutnya. Di sebaliknya, ada golongan yang mendakwa mereka ni salah. Tapi dalam masa yang sama, akidah yang dipaham pada Allah Ta'ala ni terkeluar daripada manhaj ulama ahli sunnah wal jamaah. Kerana apa? Kerana menisbahkan pada Allah Ta'ala perkara yang tak sepatutnya pada dia, perkara yang tak layak pada dia, dengan menggunakan bahasa yang layak dengannya. Yang inilah kesilapan yang ada pada golongan salaf ni. Salaf ni lah yang kena ambil perhatian sikit. Salaf yang mendakwa macam ni, dia mendakwa dia salaf, tapi dia yang tu bukan original salaf. Atas nama istilahnya, yang tu dipanggil pahaman zahiriyah. Yang tu dipanggil pahaman mujassimah. Kerana memahamkan ayat Quran dengan tidak betul disiplin tafwid ni. Istilah disiplin tafwid, saya sebut dah prinsip disiplin tafwid ni apa? Ayat Quran ni lah ayat Quran. Apa yang ada dalam Quran kita sabitkan. Kita tak nafi kepada satu ayat Quran. Pasal kaedah kita beriman dengan ayat Quran ni, semua ayat kita beriman tak boleh nafi walaupun satu ayat. Jangan kata satu ayat, satu huruf pun tak boleh nafi daripada Al-Quran. Menafi satu ayat ataupun satu huruf sekalipun daripada Al-Quran, jelas hukum kufur. Dan terbatal iman dia walaupun kalimah syahadah, walaupun semayang, walaupun istilahnya semayang menghadap kiblat, terkeluar daripada senarai ahli kiblat. Siapa? Walaupun hanya menafi satu ayat Quran ataupun satu huruf daripada ayat Quran. Jadi prinsip tafwid ialah macam mana isyarat oleh para ulama ambil faham daripada semua seluruh prinsip ambil pada Quran hadis. Apa dia? Amir ruha kama ja'as. Lalukan saja ayat Quran ni macam mana dia datang. Dan kena faham bila para sahabat Rasulullah, tabi'in, tabi'in atau umumnya manhaj salaf ni
mereka atau istilahnya tafwid ni, mereka sangat faham dengan makna ayat Quran tersebut. Satu, mereka boleh menyerahkan makna dia pada Allah Ta'ala. Sangat faham. Kerana bila ada makna-makna yang misalnya Ar-Rahman ala arsy istawa, satu tempat yang lain Allah Ta'ala mention macam ni pula, A'amintum man fis sama. Satu ketika sebut alal ars, satu ketika sebut fis sama. Wa huwa allazi fis samai ilahu wa fil ardi ilah. Ada ayat Quran pula sebut bukan saja alal ars fis sama, tapi wa fil ardi ilah, di bumi pun sama. Di bumi pun sama. Ada ayat Quran sebut pula macam mana? Innallaha ma'ana. Ada sebut ma'iyah Allah Ta'ala bersama dengan kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sebut pula qarib gitu. Jadi para sahabat ni mereka memang faham apa konteks masuk ayat Quran ni, dan semestinya ayat Quran ni tak akan bercanggah satu sama lain. Mereka boleh menyelesaikan semua ayat Quran ini. Yang tu yang atas orang yang tak boleh nak selesaikan ayat Quran ni disebabkan ada benda yang tak selesai dan tak ada ilmu untuk menyelesaikan dia. Kaedah paling selamat apa dia? Baca ayat Quran, beriman ayat Quran tu, ayat Quran ialah ayat Quran. Apa maksud dia? Mesti bukan makna atas langit, atas arash, Allah hampir, dengan makna dekat. Semua tu dia bertikan makna tempat kan. Ya, kalau ikut semua ayat Quran, semua kena beriman. Mana boleh nafi walaupun satu ayat ataupun satu huruf. Dia tak disiplin tafwid. Macam mana? Semua ayat Quran, sabit apa yang sabit dalam Quran, apa makna dia? Mesti ada makna yang selayaknya bagi setiap ayat Quran tersebut. Terjemahan zahir bukan maksud yang hendaklah dipaham. Pasal bila faham zahir, dia seolah-olah bertelagah ayat Quran ni. Sedangkan Allah Ta'ala turunkan ayat Quran, dia bukan ayat Quran yang bertelagah. Quran ni Allah Ta'ala isyarat dalam surah Zumar. Yang itu ada saya tak lancar tu, tapi tengok dalam surah Zumar tu Allah Ta'ala kata macam mana? Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan. Allah Ta'ala dia turunkan kat Rasulullah ni, apa diturunkan? Ahsanal hadis. Maksudnya nisbah hadis, percakapan yang sebaik-baik percakapan. Nisbah wording ni, words. Kalau nak sebut sentences, the best sentences mestilah made in Allah Ta'ala. Jadi mestilah ada makna yang sangat hebat pada ayat Quran. Takkan makna ayat Quran makna bertelagah antara satu sama lain. Kalau satu sebut ala arsh, satu sebut fi sama, satu sebut fil ard, satu sebut qarib, satu sebut aqrab, satu sebut wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi tak pening lalat kita. Tak pening lalat mana satu nak kata Allah Taala ni. Kalau kau pening lalat, kaedah dia macam mana? Subhanallah, dia mesti ada makna. Tak akan berlaku pertembungan kontradik dalam ayat Quran. Ayat Quran mestilah dia ahsanal hadis. Dia kitaban mutasyabihan. Sebut dalam Quran macam tu. Dia kitab yang mutasyabihan. Ada serupa menyerupai antara satu ayat dengan satu ayat. Contoh saya sebut ni, tasyabuh dia tak mana? Yang ni sebut alal arsh. Yang ni pisama. Ada dalam hadis sebut yang zilu rabbuna. Misalnya. Ada sebut qarib, ada sebut akrab. Jadi mesti ayat Quran ni tafsir, menafsirkan satu sama lain. Jadi apa tafsiran dia? Di atas orang yang tak boleh, tak ada ilmu nak memahamkan semua konteks ayat Quran ni, beriman saja ayat Quran. Zahir tu mesti bukan makna dia. Kalau memahamkan zahir, dia menunjukkan makna pertelagahan. Subhanallah, ayat Quran bertelagah. Tahu apa maksud dia? Dia mesti ada makna yang selayaknya. Apa makna dia? Wallahu alam. Ni original salaf. Inilah istilahnya dipanggil original tafwid. Saya mesti faham prinsip ni. Tak dinamakan salaf, melainkan salaf mesti mentafwidkan ayat Quran. Istilah tafwid macam mana? Saya dah sebut prinsip dia tadi. Yasin, dia mesti ada makna, bukan ya dan sin, tapi ada makna selayaknya untuk ya dan sin tu. Untuk apa makna dia? Wallahu alam. Inilah tafwid original salaf. Jadi yang masalahnya macam mana? Yang masalah ni dakwa salaf, tapi memahamkan zahir ayat. Memahamkan zahir ayat. Kalau memahamkan zahir ayat, dia akan bukan menjadi kaedah tafwid, bahkan atau istilahnya dipanggil, itu yang ulama kita istilahkan Wahabi, Salafi, kaum muda, Muhammadiyah. Kalau Indonesia masyhur dengan nama istilah macam tu.
Kalau Malaysia ni, bab Wahab, apa tu memang ada orang istilah-istilah gitulah kan. Pasal apa tu? Pasal mereka memahamkan ayat Quran dengan zahir ayat. Hanya ambil ayat Quran secara literal. Sekali lalu saya sebut itu, di mana masalah yang dia orang bangga dengan kata tak tahu ayat Quran, dalam masa yang sama, jadi masalah pada mereka memahamkan ayat Quran tu dengan hanya memahamkan terjemahan zahir ayat. Kalau dia kata kami beriman apa yang Allah Ta'ala kata, dari konteks atau pandang dari sudut apa Allah Ta'ala kata kena beriman, lalukan saja ayat Quran tu, beriman saja, tak payah persoal banyak-banyak. Itu betul original tafwid. Tapi masalahnya, kalau dia mendakwa kami beriman macam mana Allah Ta'ala sebut, dia berpegang dengan terjemah, yang ni dia akan membawa macam-macam pertelagahan dan pencanggahan dari segi prinsip tanzihkan Allah Ta'ala daripada perkara yang tak sepatutnya. Dan dia bukan istilahnya menyerahkan makna pada Allah Ta'ala. Bahkan dia menafsirkan Al-Quran dengan terjemahan semata-mata. Istilahnya diancam oleh Nabi SAW, man fassara Al-Quran bira'yihi falatabawa maqadahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Quran, maksudnya beri erti Al-Quran, sedangkan ayat mutasyabihat, bukan maksud dia menyentuh, engkau telah mensediakan tempat kau dalam api neraka. Ada ancaman menyentuh. Jadi dia tak ancaman macam itulah ulama kita ambil kaedah atas nama salaf, manhaj salaf ni. Apa dia? Beriman saja dengan ayat Quran tu, tak payah bahas apa-apa, terjemah pun tidak, mesti ada makna. Apa dia? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Satu, kalau kita lihat atas perjalanan orang yang mendakwa dia salaf, tapi dia terjemah. Kena ambil faham je ni. Jadi kena perhati sikit lah apa saya nak sebut ni. Cuma saya nak sebut ni benda bentuk berbalah sikit lah. Berbalah macam mana? Tanilah isu-isu yang kalau ada orang yang mendakwa dia salaf, dia kalau katalah dia kata engkau nak salaf pun khalaf lah, tapi biarlah kami datang manhaj salaf kami. Kau semak betul-betul kau ni manhaj salaf yang original salaf ke ataupun manhaj salaf yang salah. Tengok. Di atas kaedah yang selalunya disebut, misalnya ayat sifat, misalnya tangan misalnya. Bahkan lah ni ada keluar satu buku tajuk apa? Isbatkan, cara mengisbatkan tangan Allah Ta'ala. Kan dengar tajuk pun dah pening dah. Mengisbatkan tangan Allah Ta'ala. Dan dia kata, apa bawah tu dia sebut? Nama kita ada isbat al-yad lillah subhanahu subhanahu sifatun min sifati. Nama kitab yang disebut oleh ulama. Nama kitab, dia punya topik tu cantik lah. Tapi apa huraian terjemah tak tahulah macam mana. Pasal pertama nak sebut isbatul yad, nak sebut macam tu kan. Sebut isbatul yad maksudnya lafaz yad dalam Quran. Yad ada, ayun ada, wajhu ada, memang ada. Dan selepas disebut isbatul yad tu, subhanahu, Maha suci Allah Ta'ala daripada makna tangan. Waktu apa yad? Dengar. Sifatun min sifati Ta'ala. Yad tu sifat daripada sifat Allah Ta'ala. Yad bukan tangan. Bukan juz'un min ajza'illahi Ta'ala. Yad ni boleh kata jumhur ulama sebut yad, wajhu, istiwa, nuzul, disebut sifatun min sifatillahi Ta'ala. Dia sifat ni maqama bizat. Dia bila kena macam tu yang tempat yang kena perhati. Tu yang saya sebut ni nada dia berbalah sikit lah. Tapi memang nak kena fikir tengok saya sebut apa kan. Sebelum nak tolak apa saya penjelasan dengan apa, dengarlah saya sebut dulu. Nak tak setuju ke, kalau ada orang yang fahaman lain dengan apa saya sebut ni, dengan dia rasa dia faham betul, apa nanti ada persoalan yang nak kena selesaikan tentang nak faham tu. Asal saya nak sebut ialah, jadi kalau kata yad tu terjemah tangan, bukan maksudnya tangan ni sifat Allah Ta'ala. Tangan bukan sifat Allah Ta'ala. Satu kaedah yang disebut oleh kaedah ulama salaf ni, bila sebut al-yad, lafaz yad, terjemah memang tangan. Tapi apa maksud yad ni? Yad adalah sifatun min sifatillah Ta'ala. Baru betul. Kalau makna macam tu, yang itulah dipanggil salaf, itulah nama dia tafwid. Apa dia faham? Yang tu kena faham betul tu. Kalau kata wajhun, terjemah muka tak? Apa makna wajhun? Sifatun min sifatillah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala. Wajhun ni sifat, bukan wajhun ni muka. Bukan. Bahkan
Saya tak ada nak menyimak dalam kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama kita. Ada dinukilkan daripada pendapat Ibn Taymiyah sendiri. Dia sendiri menegahkan dalam pahaman ayat-ayat mutasyabihat ni. Dia kata kalau masalah wajhun misalnya. Dia kata maksud wajhun pada Allah Ta'ala ni. Lahu wajhun. Laisa kal awjuh. Dia berhati elok. Dia kata Allah Ta'ala sabit wajhun. Tapi wajhun laisa kal awjuh. Bukan macam makna muka. Muka-muka. Bukan Allah Ta'ala ada muka yang selayaknya dengan dia. Yang tu tak betul. Satu, saya ngaji, tutup guru saya duk ngajar, dia sebut. Dia kata, sebut lafaz wajhun, dia mesti ada makna muka yang selayaknya. Dengar elok-elok ayat tu. Dia ada makna muka yang selayaknya. Bukan wajhun muka, mesti ada muka yang selayaknya. Kalau mengatakan muka yang selayaknya dengan Allah Ta'ala, maksudnya bukan mensabitkan sifat Allah Ta'ala. Tapi mensabitkan juzuk pada Allah Ta'ala. Pasal mensabitkan muka. Dan memahamkan muka, kenapa? Memahamkan muka, kalau faham zahir ayat, pening lagi. Di atas kaedah golongan yang mendakwa mereka salaf ni, kata dia, kami beriman aja apa Allah Ta'ala kata, kami beriman aja. Kami kata macam mana Allah Ta'ala kata. Maksud dia kata kami beriman aja macam mana Allah Ta'ala kata, dia ambil terjemah tu. Satu, ulama-ulama kita dia bahas ni, kalau kau nak ambil terjemah, macam ni. Khasnya tentang ayat mutasyabihat ni. Nak tengok betul tak betul dia punya original salaf ke salah sebenarnya, bukan salaf. Ayat lupa. Ayat lupa. Sebelum tu tengok dah ni lo. Ada ayat Quran sebut summastawa 'alal arsh. Ar-Rahman 'ala arsyistawa. Satu. Ada ayat sebut amintum man fis sama'. Cuba jawab tuan-tuan dulu. Allah Ta'ala ni sebenarnya ke langit ke arsy? Ada dua ayat Quran, jawab. Kalau ke arsy, ke langit, ke langit. Tak kena. Langit lain. Langit lain, arsy lain. Langit dengan arsy sama tak? Betul bila dia kata Rasulullah pergi ke Sidratul Muntaha. Tahu ke atas arsy dia. Yang tu pun nanti pergi soal hak tu kan, selesai dulu kan. Itu baru dua ayat, belum sebut ayat Quran lain lagi. Jawab situ dulu. Kalau katalah di arsy, untuk ayat Quran yang fi sama' tu nak buang mana? Kalau katalah fi sama', ayat Quran yang kata alal arsy tu nak buang mana? Jadi mesti ada makna. Itu baru dua ayat. Ataupun macam ni lah, kata macam ni. Jawab soalan ni dulu. Mungkin tak Allah Ta'ala lupa? Mustahil Allah Ta'ala lupa. Mesti kalau orang ada iman, mesti cakap macam tu lah. Allah Ta'ala ni lupa perkara yang tak selayaknya pada dia. Kita pun jadi pelupa, orang marah. Ayat Quran sebut mana pun orang kata, sebutlah ayat Quran. Senang buat reference. Yang tu pun orang tak apa setuju dia atas sifat lupa, kita tak ingat ayat Quran, tak disebut dengan betul surah mana, buku surat berapa, ayat berapa. Yang tu pun aib, apatah lagi Allah Ta'ala lupa. Tengok, kalau ayat Quran, Allah sendiri kata Allah Ta'ala lupa macam. Nasullah fanasiyahum. Allah Ta'ala lupa. Mereka lupakan Allah Ta'ala. Di akhirat esok, fanasiyahum, Allah Ta'ala lupakan mereka. Allah Ta'ala sendiri yang mensabitkan lupa dia. Tadi kau kata Allah Ta'ala lupa. Lupa tu mustahil. Sifat lupa. Allah Ta'ala mensabitkan sifat lupa dia. Dia lupakan mereka. Macam mana tu? Takkan nak kata Allah Ta'ala ada lupa-lupa yang layak dengannya. Kalau lupa yang layak tak betul. Pasal mensabitkan lupa, mustahil pada Allah Ta'ala. Lupa yang layak, bukan macam tu. Kaedah nak isbatkan. Kaedah tafwid. Kaedah tafwid apa? Dia mesti ada makna lupa yang layak. Makna lupa yang layak. Bukan lupa yang layak. Satu, muka. Bukan muka yang layak. Pasal muka dengan mana juzuk. Dia mesti ada makna muka yang layak. Betul. Tangan. Bukan tangan yang layak. Tapi mesti ada makna tangan yang layak. Mesti ada. Mesti ada makna tu. Mesti ada makna yang selayaknya. Bukan tangan yang layak, muka yang layak, mata yang layak. Di atas kaedah, kalau katalah nak berpegang juga dengan zahir ayat. Ulama kita suruh jawab soalan macam ni. Ada ayat Quran sebut macam ni. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Berlaku hari kiamat esok, orang Ta'ala kata apa? Allah sendiri yang macam ni. Kullu syai'in halikun. Setiap sesuatu semua binasa. Illa wajhah. Melainkan wajah orang Ta'ala. Kalau wajah tu dengan makna muka, apa faham daripada ayat Quran tu? Satu antara makna dia.
Bila tiup je sangkakala, Allah Ta'ala ni, dalam banyak-banyak atas kata, dia orang kata tu sifat Allah Ta'ala, dengan dia faham muka, tangan, mata, macam-macam lagi, berdasarkan hadis apa lah mutasyabihat, yang sabit pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Ghaffar. Allah Ta'ala kata apa? Tiup je sangkakala esok, kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua binasa melainkan wajah Allah Ta'ala. Apa faham? Takkan faham bodoh macam ni. Faham bodoh macam ni lah. Faham bodoh terjemah literal. Apa dia? Bila berlaku kiamat, Allah Ta'ala ni terkonten-konten tinggal muka je. Habis tangan hancur, mata hancur. Ar-Rahman hancur, kudrat hancur, ilmu hancur. Habis semua Ar-Rahman hancur. Tinggal apa? Wa yabqa wajhu rabbika. Tinggal muka je. Siapa yang kata? Allah yang kata. Subhanallah. Subhanallah. Takkan makna macam tu? Macam mana? Awak. Macam mana nak selesai? Jadi, kalau fahamkan muka-muka yang layak, tak betul dengan faham yang tu pasal muka, merti kat mana juzuk, sepatutnya macam ni. Dia mesti ada makna muka yang layak. Warni. Satu, ulama-ulama kita, hatta Ibn Taymiyah pun dia kata, muka tu kata dia, sabata lahu wajhun, sabit wajah, sebut sabit lafaz wajah tu, tapi laisa kal aujuh. Bukan dengan makna muka. Bukan macam mana aujuh-aujuh yang lain. Kalau takkan nak kata muka Allah, muka kita, muka saya, muka tuan-tuan. Kalau takkan nak kata muka Allah Ta'ala lain pada muka kita, muka saya tak serupa dengan muka tuan-tuan. Tak, ayat Quran ni, dia mesti ahsanal hadis. Kitaban mutasyabihan, taqsya'iru minhu, mutasyabihan masani. Dia kitab yang ada serupa menyerupai. Yang ni sebut al-arsh, yang ni fisama, yang ni sebut wa huwa ma'akum inna ma'i ya rabbi sayahdin qarib aina ma tuwallu fasama wajhullah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ni istilahnya ada tasyabuh tu. Ada serupa menyerupai. Dia mesti ada makna yang boleh dibuat kesimpulan. Mesti prinsipnya apa? Tanzihkan Allah Ta'ala pada sifat kekurangan. Kalau nak pakai hanya pada ada arash, langit nak buang mana, qarib nak buang mana, nak buang aina ma tuwallu fasama wajhullah nak buang mana, wa huwa ma'akum aina ma kuntum nak buang mana, mana boleh buang ya Quran. Mesti ada makna dia, mesti ada makna yang layak, 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 mesti ada makna yang selayaknya. Bukan duduk di arah yang layak, duduk di langit yang layak, duduk bersama kita yang layak. Subhanallah. Bukan dengan makna zahir terjemahan ayat Quran, memahamkan dan menyerahkan makna dia pada Allah Ta'ala dengan mengertikan ada makna yang selayaknya dengan Allah Ta'ala. Inilah manhaj salaf yang betul. Serahkan makna pada Allah Ta'ala. Jadi kalau ada orang nak berpegang dengan zahir ayat tu, tengoklah apa munasabahnya nak boleh pegang dengan zahir ayat tu. Bahkan saya ngaji ada guru sebut macam ni kan, atas prinsip yang mengaji tauhid 3 ni lah. Bila sebut wajhu, yadu, a'yun apa ni, sebut mata, muka, tangan tu dengan translation, dia kata ayat ni ayat sifat tauhid asma wa sifat. Dia sebut tauhid asma wa sifat, tapi dia i'tiqad juzuk dan anggota. Sabit muka, sabit tangan yang layak dengan Allah Ta'ala. Itu bukan kaedah beriman dengan ayat sifat. Pasal muka, wajhun dengan mana muka, yang tu bukan mengiktikadkan sifat pada Allah Ta'ala. Kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah kita atas jalan tafwid ni, dia kata apa? Wajhun sifatun min sifatillah Ta'ala. Wajhun ni bukan muka. Wajhun ni sifat Allah Ta'ala. Apa makna dia? Wallahu alam. Itu tafwid. Yadun. Apa makna yadun? Bukan tangan. Apa yadun? Sifatun min sifatillah Ta'ala. Sifat daripada sifat Allah Ta'ala. Macam mana sebut? Kudrat, sifat Allah Ta'ala. Iradat, sifat Allah Ta'ala. Ilmu, sifat Allah Ta'ala. Ar-Rahman, nama bagi Allah Ta'ala. Ismun min asma'illahi ta'ala. Ar-Rahman, ismun min asma'illahi ta'ala. Jadi kalau kudrat, sifatun min sifatillahi ta'ala. Itu wajhun, sifatun min sifatillahi ta'ala. Bukan wajhun, muka bagi Allah Ta'ala. Kan? Subhanallah. Tentu pun dah menunjukkan ada salah faham cara nak ambil faham ayat mutasyabihat di atas prinsip tauhidkan asma' wa sifat. Okey, lalulah di atas soalan pun bertanyakan mengenai dia berbangga dengan tak takwil tu. Nisbah tak takwil kata aslam tu satu hal, tapi
cara dia memahamkan yang nama aslam tu rupanya tak aslam. Bahkan huru-hara, bahkan di situ mensabitkan perkara yang tak selayaknya pada Allah Ta'ala dan menafikan makna subhanallah, tanzihkan Allah Ta'ala daripada sifat kekurangan, bahkan mensabitkan jismiyah pada dia, ajza' pada dia, a'da' pada dia, subhanallah. Walaupun dengan bahasa muka yang selayaknya. Dia bukan muka yang layak. Dengar elok-elok ayat tu. Bukan muka yang layak, tapi makna muka yang layak. Kalau saya sebut gini, tuan-tuan duduk atas madrasah ni, semua berkaki ayam. Takkan tuan-tuan nak kata kaki ayam yang layak? Dia mesti ada makna kaki ayam yang layak. Cukup. Yang tu pun padan dah. Jadi, kalau bahasa Melayu kita pun, dia ada makna yang selayaknya, bukan terjemahan makna yang selayaknya, bukan. Dia ada makna yang selayaknya. Apatah lagi, walau bahasa Arab, bahasa Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabihat. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran ni, dia ahsanal hadis. Sebaik-baik sentences yang Allah Ta'ala yang ada, mestilah kalamullah, mana ada hal lain. Habis kita ni yang tak faham, kita fahamkan kalam Allah Ta'ala ni macam kalam manusia biasa. Subhanallah. Jadi, dia antara kata faham dengan kalam manusia biasa macam mana? Hanya ambil translation word by word. Itulah istilah memahamkan kalam manusia biasa. Bahkan ada ancaman saya sebut ni, saya ngaji pun untuk guru bagi nasihat selalu ayat Quran ni, silap. Hadis Rasulullah ni kata dia, man fassara al-Quran bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang tafsir Quran, bagi huraian Quran dengan akal dia sendiri, ambil dengan makna translation only word by word, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Istilahnya ditafsirkan Quran dengan akal dia, dia telah menyediakan tempat dia dalam api neraka. Jadi ulama yang takwil ni, yang ni dia bukan tafsir dengan akal semata-mata. Bahkan dia telah menselesaikan semua ayat Quran ni, ada dalil akli yang tak munasabahkan erti makna dia, dah ada prinsip muhkam yang Allah wani, tak hajat pada sesuatu. Ada makna-makna ni, kalau diertikan dengan terjemahan, dia tak selayaknya nisbah pada Allah Ta'ala. Dengan tu dipalingkan makna asal dia kepada makna yang selayaknya dengan Allah Ta'ala. Dengan tafsil, atau yang kaedah datang, kaedah khalaf tu. Kaedah khalaf, dia alam. Cuma bila alam ni, kalau kita tak biasa melalui disiplin ilmu, kita susahlah nak hadam sikit. Kaedah majazi, akli, majaz akli, majaz mursal, itlajuh, macam-macam hal tu nak sebut. Atau ambil mudah. Apa warna muka misalnya? Zat Allah Ta'ala. Apa warna tangan? Makna kuasa. Ada kita dengar pun, memang senang je nak hadam. Kuasa Allah Ta'ala. Kalau kata tangan, susah, bukan senang. Bukan senang nak faham. Kalau nak senang, senang je. Apa dia? Dia mesti ada makna, tapi bukan makna tangan. Ada makna yang selayaknya dengan makna tangan. Apa makna dia? Wallahu a'lam. Itulah aslam nama dia. Itulah aslam. Yang tu baru aslam betul. Itu istilahnya baru serah betul-betul ke Allah Ta'ala. Baru penyerahan mutlak. Kita berlepas diri. Kita berlepas diri daripada memberikan apa-apa hayalan, tak apa, terjemahan apa mudah. Apa? Ayat Quran. Wallahu a'lam. Macam kita, saya ngaji ada guru sebut macam ni. Engkau dalam Quran, dalam Arab pandai tak? Tak pandai. Untuk baca tak bacaan dalam semayang? Baca. Kau faham tak? Tak faham. Untuk macam mana? Baca. Ialah wallahu a'lam. Cukup. Itulah prinsip dia. Itu prinsip dia. Itu prinsip tafwid tu. Iman je. Ikut je. Follow je orang ni. Bukan terjemah. Bukan terjemah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi balik pada soalan tu, Astagfirullahaladzim. Jadi kaedah saya banyak sebut tu kaedah salaf, macam mana nak faham salaf betul. Jadi kalau khalaf ni macam mana? Kaedah khalaf sedia maklum saya rasa, saya tak urai pun. Memang dia adalah satu kaedah yang istilahnya sinonim dengan kita. Kita memang macam mana kita faham peribahasa Melayu, kita faham maksud. Macam itulah kaedah bahasa Arab. Dia ada makna majazi, mana-mana kata kiasan, dia mesti ada makna yang sepatutnya. Itulah huraian yang telah diberi oleh ulama-ulama khalaf ni. Jadi khas yang asal saya nak sebut tadi, kalau ada orang mengatakan sifat 20 betul dengan kaedah takwil dia, dia mendakwa dia salaf, dan dia kata salaf ni mengintikadkan Allah atas langit. Kata Allah atas langit pun betul, Allah tak bertempat pun betul. Salaf boleh ikut kaedah salaf kata Allah tak arash, khalaf kata Allah Ta'ala tak bertempat. Dua-dua kaedah ni betul. Tak betul.
Ini tak betul. Ini satu penjelasan yang sangat salah. Sangat salah. Salah pasal apa? Pasal dia mengatakan salaf tu mengiktikkan Allah atas arasy. Tak betul. Satu saya pernah sebut juga, dan tadi pun kalau ikut ni sebab saya bagi sebut beberapa ayat Quran, mengertikan mana ayat Quran hanya kata faham Allah Ta'ala, sedangkan ada ayat Quran lain yang mengertikan Allah Ta'ala bukan saja di arasy tapi di tempat-tempat yang berbeza, bahkan banyak, kalau nak impun hampir 20 tempat yang berbeza-beza daripada Al-Quran dan hadis. Untuk macam mana nak selesai dengan ayat Quran tu? Mesti kena selesai. Takkan selesai kan? Tapi yang ni pun saya ada sebut, iaitu kebanyakan orang yang mendakwa dia salaf ni, mereka tak amanah dalam menukilkan hurai-hurai ulama. Dia hanya ambil satu pihak je, duk cerita alal arsh tanpa membahaskan ayat-ayat Quran lain. Kalau ada pun dia akan kata macam ni, Allah Ta'ala ni dia fi sama alal arsh. Lepas tu dia kata apa? Ni innallaha ma'ana, ilmu Allah Ta'ala bersama dengan kita. Yang ni permasalahan dia. Kat mana permasalahan dia? Kenapa alal arsh tu dipakai zahir, terjemahan mentah-mentah? Kenapa innallaha ma'ana dia takwil? Antara huraian yang dia kata, ada orang yang bertaraf profesor, doktor apalah kan. Dia kata, pasal takkan Allah sama dengan kita, tak nampak pun. Takkan nak tunggu nampak, tak nampak pun. Bukan macam tu. Ayat Quran takkan tak beriman. Beriman je lah. Macam mana kau beriman ala arsh, itulah beriman Allah Ta'ala bersama dengan kita. Dan dia menggunakan kaedah akal dia untuk hurai ayat Quran tu. Kata dia, kalau kita pergi jamban, Allah Ta'ala pun kalau bersama dengan kita, Allah Ta'ala pun masuk jamban juga. Subhanallah. Ada punya huraian macam tu. Mesti bukan maknanya tu. Faham zahir macam tu lah. Bila dia faham zahir macam tu, yang tu yang perlu kepada orang zaman ni. Alah, sembang je bunyi salaf. Tapi sebenarnya tak mampu untuk faham salaf tu. Lebih baik kau takwil je Quran semua tu. Jadi kalau yang ni ditakwil, yang sana pun kena takwil lah. Kenapa tak ambil terbalik? Allah bersama dengan kita. Kerajaan dia di arasy. Kan boleh takwil gitu. Jadi kalau sana boleh takwil, yang ni boleh takwil. Dan ayat Quran ni memang termasuk ayat-ayat Quran yang isinya mutasyabihat. Yang memang tak boleh dipaham dengan zahir. Pasal menunjukkan ada macam pertelagahan. Mustahil ayat Quran bertelagah. Pasal di ahsan al-hadis. Di ahsan al-hadis. Yang kalau orang yang beriman macam para sahabat, para Rasulullah, Nabi-Nabi Rasul ni, turun ayat Quran yang disebut, Allah Ta'ala kata, Allahu nazzala ahsan al-hadisi kitaban mutasyabihan masaniya. Lepas tu, taqsya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Apa akan jadi? Orang yang dengar ayat Quran yang mutasyabihat ni, oleh kerana faham yang sangat dalam yang ada pada ayat Quran ni, taqsya'iru juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Orang yang ada iman ni, orang yang gerun dengan Allah Ta'ala ni, kenal siapa, sehebat-hebatnya Allah Ta'ala. Ya Allah ni ilah ni, sifat kesempurnaan pada dia, takkan ada sifat kekurangan sama sekali. Ni, meramah mulut kamu ni. Sebut Allah je wajilas qulubuhum. Sebut Allah je tatma'innul qulub. Wala zikrullahi akbar. Sebut Allah ni satu kalimah yang sangat mulia, sangat besar. Sangat faham besar makna dia. Yang ni orang yang ada iman. Jadi sepatutnya disebut ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang ada tasyabuh makna macam ni, sepatutnya sebut ni meramah mulut apa. Yang ni sebut lawyer tengkok dengar kan. Lawyer tekak. Sorry, silap sebut. Lawyer tekak kita dengar. Allah ada muka, Allah ada tangan, Allah turun, naik. Subhanallah. Baik. Jadi asal saya sebut tu tentang pendapat khalaf. Jadi mereka, atau istilahnya sebut oleh ulama, pendapat khalaf dia lebih alam. Cuma bila alam ni kena duduk disiplin ilmu untuk mengaji apa yang dipanggil alam tu macam mana, apa wajah alam tu. Saya sebut sekali lalu gitulah. Jadi kalau atas soalan dia kata nak minta pencerahan, saya rasa saya bagi pencerahan tu panjang lah pun. Cuma bab ni bila sebut ni saya minta maaf lah pasal saya emosi sikit bila sebut kan. Dia ada benda-benda yang bila ada pertelagahan orang ni faham macam ni. Jadi terpaksa bagi penjelasan macam itulah. Tu pun mudah-mudahan orang taklah faham kita. Tak faham? Kau ada soalan-soalan apa? Ada. Allah. InsyaAllah artinya saya sudah sekali lalu beri jawapanlah penjelasan mengenai salah dan khalaf tu. Ambil faham elok. Soalan seterusnya, selalu didengari ungkapan
kita hendaklah berlapang dada. Dalam isu-isu yang bagaimana kita dibolehkan untuk berlapang dada. Harap minta pencerahan. Yang ni memang selalu ayat yang disebutlah kan. Berlapang dada. Allah SWT. Kaedah disebut oleh para ulama kita. Kita ni diajar kaedah berlapang dada ni benda-benda perkara yang dibenarkan dalam syarak untuk kita berlapang dada, kita berlapang dada lah. Umum prinsipnya dia lah. Perkara yang dibenarkan kita untuk berlapang dada, kita kena berlapang dada. Tak semua benda kita kena berlapang dada. Ada bab, tak boleh berlapang dada, bahkan ada istilah, tak ada kompromi, tak ada tolak langsung sampai perang, korbankan jiwa raga. Mati pun tak apa. Dia tak ada istilah berlapang dada. Dobik berlapang dada ni, benda yang dalam syarak, yang dibenarkan pada kita untuk berlapang dada lah. Macam tu sekali lalu kalau sebut dengan formula kan. Saya buat misal, dia tak isu yang ada dalam masyarakat duk gelai lah, tambah dengan pahaman-pahaman yang nama kaum muda apa ni. Dia misalnya, kita mazhab Syafi'i kunut subuh. Sedia maklum lah, ada kunut subuh kan. Setiap subuh kunut. Memang kalau tengok sunnah Rasulullah ada waktu tertentu je yang dia berkunut subuh. Tiap-tiap, bukan saja kunut subuh. Tiap-tiap waktu kunut. Itu yang ada istilah kunut nazilah tu. Kaedah dia ambil oleh Imam kita Syafi'i rahmatullah alaih. Dan faham daripada kunut nazilah tu apa? Memang setiap hari ada je bencana kena kat kita. Kita yang tak perasan dan tak mengenal apa bencana yang kena kat kita, khasnya bencana bab iman, bab akidah. Hari-hari kat kita syirik, kufur banyaknya yang kita lalai daripada Allah Ta'ala, bahkan mati tu takut-takut mati atas nama su'ul khatimah. Na'udzubillah. Dia faham sangat. Saya nak urai tu pun panjang dalam bab akidah macam mana saya duk ngaji tertunggu kita duk syarah. Di atas kata banyaknya bencana yang ada kat kita ni, maka sewajarnya datang ijtihad dia kunut setiap hari. Dan memang hadis bab kunut bukan hadis dhaif, hadis kuat. Kan? Cuma atas mazhab lain, khasnya dalam fiqah, ada yang tak berkunut. Mereka berlapang dada di atas mazhab Syafi'i yang berkunut. Siap, selesai. Tu berlapang dada lah, itulah berlapang dada istilahnya. Yang masalahnya macam mana? Dia tak nak kunut. Lepas tu orang yang berkunut ni kata dia, ni hadis dhaif. Untuk dalam masa yang sama kata dia, kita hendaklah berlapang dada. Ini pendapat saya. Tuan-tuan jangan marah kat saya. Pasal apa? Ini pendapat saya. Nak ikut-ikut, tak mau ikut sudah. Itu bukan berlapang dada. Hak tu memecah belah masyarakat namanya. Jadi kalau sebut dengan formula atas nama isu berlapang dada ni, tu yang apa yang dibenarkan dalam syarak yang telah disepakati oleh ulama, khasnya kalau dalam bab fiqah ada istilah khilaf yang memang khilaf muktabar di kalangan imam-imam mazhab, maka perkara tu kita kena berlapang dada. Tapi kalau yang dia hurai tu benda yang memang salah dari segi kaedah, apatah lagi salah dengan bab akidah, salah menyalahi daripada ijma' ulama', menyalahi daripada nah baik Quran, cara naklinya ataupun aklinya, memang bercanggah betul kaedah tu, kalau ikut memang tak boleh berlapang dada. Satu saya sebut dan bagi huraian isu salaf dan khalaf tadi. Khasnya yang mendakwa salaf ni mengiktikadkan Allah Ta'ala ada atas arasy, Allah ada muka, Allah ada tangan yang selayaknya. Dengan huraian macam tu, yang tu tak boleh berlapang dada. Bahkan yang tu kena istilahnya apa? Ngobek dada. Betulkan balik, unscrew, ketat lagi betul. Timing apa? Elemen lagi betul. Untuk skru balik, kemas kan. Apa benda yang betul, apa yang salah tu kena betulkan. Tak boleh berlapang dada tu, tak ada tolak ansur tu. Pasal benda yang salah adalah salah. Apatah lagi kita lihat begitu ramai orang yang istilahnya terjun, masuk gaung, masuk longkang, masuk parit. Terjun dalam api neraka tu kot. Na'udzubillah. Dan dalam mengertikan fahaman yang salah tu kan. Atau pembahasan isu-isu bid'ah apa sebagainya. Jadi ada orang memang dia nak menunjukkan pendapat dia tu bersandarkan ada nas tertentu dengan hujah dia, supaya dia tak disanggahi dan tak dikelahi dan jangan dicemuh di atas pendapat dia. Dia kata saya ada pendapat, saya ada nas, jadi kenalah berlapang dada. Janganlah marah dengan saya pasal saya pun ada hujah juga. Kaedah disebut ulama, kalau dia nak berlapang dada sepatutnya macam ni. Engkau tak nak ikut kami, kau nak buat cara engkau, berlapang dada, engkau lah kena berlapang dada dulu. Bahasa itu kelahi lah sikit kan. Istilah berlapang dada tu maksudnya, kau tak payah ceritalah pendapat engkau yang tak nak ikut kami ni.
Kami memang, kalau kau tak kata apa-apa, kami memang. Tapi bila kami diserang, dan dalam masa yang sama, dia suruh kita berlapang dada, ini pendapat. Tak kena tu. Yang ni yang atas kata, pendapat macam isu macam mana yang dibolehkan untuk kita berlapang dada. Atas disiplin sebut ulama gini, kalau kita belajar fiqah, kita akan dapati mazhab 4 ni, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, rahmatullah alaihim ajma'in. Wajib itikad mereka ni ulama-ulama yang pakar dalam ilmu, keempat-empat mereka walaupun ada hukum hakam yang sangat berbeza dari segi hukum fiqh, tapi atas nama pun hukum fiqh, dia bukan perkara usul. Mereka pula ahli dalam berijtihad, wajib iktiraf mengakui keempat-empat mazhab ni benar, mereka ni sahibun, dan harus untuk kita mengikut mana-mana mazhab yang 4 ni. Jadi kalau kita mazhab Syafi'i, dia nak ikut Hanafi, yang ni Hanbali, yang ni Maliki, terpulang. Yang tu berlapang dada. Yang tak boleh berlapang dada macam mana? Kata dia, saya tak ada mazhab. Yang tu tak boleh lapang dada. Orang tak ada mazhab ni, dia kena buat mazhab kelima. Buat nama mazhab dia. Tak kira lah apa nama. Nama dia Dolah. Ad-Dolahi. Mazhab Dolahi. Tapi dia tak buat mazhab Dolahi kan. Dia pun tahu, saya bukan mujtahid, kata dia. Kalau bukan mujtahid, kau kena jadi muqallid. Kau nak ikut siapa? Dia tak nak dia dakwa muqallid. Saya tak terikat dengan mazhab mana-mana. Mazhab saya ialah Al-Quran dan Hadis. Hadis suruh kita berlapang dada dengan dia, kata dia mazhab Quran dan Hadis. Imam-imam mazhab yang 4 ni tak ikut Al-Quran dan Hadis ke? Yang itulah tempat-tempat yang kecelaruan lah. Berlaku kecelaruan yang banyak. Manusia yang mendakwa, dia suruh kita berlapang dada di atas seolah-olah manhaj dia itu ikut Al-Quran dan Hadis. Sedangkan ulama-ulama kita, mazhab yang 4 tu, memang semua ambil disiplin daripada Al-Quran dan Hadis dan mempunyai disiplin yang sangat ketat nak keluarkan hukum dan berijtihad macam mana hukum hakam yang telah mereka sebut. Hukum hakam dia, kita boleh rujuk pada kitab mazhab masing-masing. Yang ni, kitab dia ambil sana sikit, seolah-olah macam pendapat dia, dan dia tak mengaku dia sebagai mujtahid. Dalam masa yang sama, dia tak nak jadi muqallid. Dia bubuh satu istilah lain. Kami ni ittiba' sunnah. Kami ni mutabi'. Kami bukan muqallid. Mujtahid, kami bukan mujtahid. Kami tarjih. Semua pendapat-pendapat. Kau ahli tarjih ke? Soalan macam tu lah. Persoalan-soalan macam tu. Yang tu yang selalunya orang marah sikit. Atau, macam tu lah. Saya ngaji, saya sebut ni berdasarkan apa yang para ulama kita dah syarahkan sekali lalu. Nak kata mana benda yang kita boleh berlapang dada, mana benda yang tak boleh berlapang dada. Apatah lagi, isu yang memang tiada khilaf di kalangan ulama mengatakan benda ni salah. Kan? Kita lihat misalnya satu hal. Ada orang mendakwa dia salah. Tapi dia kata kita ngaji sifat 20 ni ada falsafah Yunani. Mana berlapang dada dia dengan pendapat khalaf? Kita memang kalau katalah ngaji sifat 20, betul kenapa tak bagi kami bermanhaj salaf? Kau bukan salaf, kau bukan original salaf. Engkau buat zahiriyah nama dia, mujassimah. Pasal berpegang dengan zahir ayat. Saya dah bagi penjelasan tadi kenapa kita kena sanggah dan tak boleh berlapang dada pada pahaman ni. Sekali lalu itulah. Yang ni kalau nak sebut satu-satu isu dia panjang, saya sebut dengan prinsip shaping itulah. Mana kita boleh berlapang dada, tak boleh berlapang dada. Bolehkah kita melakukan lukisan dan ilustrasi tentang perkara-perkara ghaibiyat? Seperti ada setengah orang niat nak mendidik mereka melukis gambaran hari kiamat, syurga dan neraka. Saya pernah terlihat dalam internet. Terima kasih di atas pencerahan. Jadi soalan yang tanya, soalan terakhir ni, bolehkah kita buat lukisan ilustrasi tentang perkara-perkara ghaibiyat? Menghayalkan benda ghaib. Atas kata perkara-perkara ghaibiyat macam syurga, neraka, menghayalkan syurga, neraka tak jadi masalah dan tak menyebabkan jadi kufur. Pasal kadang-kadang memang tak hayal syurga, sungai. Walaupun tak sampai, memang apa yang kita nampak esok, jumpa esok, dengar esok, rasa esok lain. Memang sebut dalam isyarat hadis, syurga ni adalah tempat yang ma'la aina ra'at. Tak ada satu mata pun pernah tengok. Wala uzuna sami'at. Tak pernah ada satu telinga pun yang pernah dengar macam mana sedap dan seronoknya bunyian dalam syurga. Wala khatara ala qalbi bashar atau kama qala. Tak ada pernah ada terlintas dalam pemikiran dan lintasan hati manusia.
Itu yang terlintas duk lukis-lukis tu macam mana? Nak lukis tak ada masalah. Sebab nak lukis. Cuma adakah seperti itu? Semestinya tidak. Itu hayalan yang setakat kemampuan yang kita boleh bayangkan, kemungkinan dan keberangkilan begitu. Dia tak melukis alam ghaib macam tu, tak ada masalah. Allahumma salli wa sallim. Cuma bila melukis tu, dia lukis tu ada bidadari. Itu masalah sikit. Bukan masalah bidadari tu, masalah melukis makhluk yang bernyawa. Itu masalah. Pasal kaedah kita ada bahas. Dan memang ulama' dah sebut dah, antara perkara yang diharamkan dekat kita ni melukis makhluk-makhluk yang benda hidup kan. Asyadul azab yaumul qiyamah al-musawwirun atau kama qala. Kata Rasulullah, orang yang antara paling azab teruk di akhirat esok adalah orang yang melukis gambar. Disyarah oleh para ulama hadis, al-musawwirun yang siapa? Orang yang memang melukis gambar. Musawwir apa dia? Musawwiruna suratal insan ataupun hayawan wa illam yakun lahu masilun. Sekalipun haiwan atau manusia yang dilukis itu tak ada yang sebanding macam tu. Lukis orang lidi, lukis ET, lukis orang apa planet-planet mana-mana rupa macam ni, alien ke apa. Saya dah sebut tak pandai. Alien lah. Planet asing rupa macam ni, panjang kaki, panjang macam cerita Star Wars tu. Tak apa benda makhluk dah. Tak pernah kita jumpa pun. Tapi dia lukis macam ni, buat ilustrasi macam ni. Melukis makhluk-makhluk bernyawa ni ada masalah. Ada pun hanya nak melukis syurga ni, ada air terjun, ada pokok sungai macam ni, ada pelangi macam ni, tu kau lukis lah. Gambar pemandangan ada. Benda lukis, benda tak bernyawa, lukis buah-buahan. Buah tu besar, durian, musangking misalnya, duri hitam. Contoh lah kan. Nak lukis tumbuh-tumbuhan, yang tu tak ada masalah. Walaupun dalam bentuk ghaibiyat. Kalau lukis portrait tu akan ada. Kata kaedah yang tu pun kita bicara dulu. Kalau lukisan itu hanya sekadar atau atas nama portrait, memang lukis muka je. Tak sampai tahap tu akan ada boleh makhluk yang hidup jika hanya kepala saja. Ada ulama kita yang mengharuskan. Yang haram ada juga, tapi yang jumhur kata harus saja kalau lukis portrait macam gambar IC ataupun lukis muka saja. Selama-lama tidak ada antara kepala hingga ke paras pusat. Lebih dari pusat. Komen Ustaz, bukan sekadar lukis je, malah dilukis jadi animation, jadi video. Macam asalnya kan lukisan aja. Lukisan. Dia buat macam kartun apa animasi. Jadi animation ni adalah lukisan-lukisan yang bergerak kan. Animation. Istilahnya lukisan lah. Lukisan Ya. Dia bukan masalah hidup tu, tapi masalah lukisan tu ada tahap dia ada kepala sampai ke pusat. Sekali buat atas tujuan dakwah. Tak boleh kata Islam ni macam apa? Sempit apa? Dia sempit tak sempit bukan di atas kita mengeluarkan hukum. Kita nak kira sempit lagi, menikah. Kenapa orang lelaki boleh menikah 4, orang perempuan tak boleh menikah? Islam ni sempit. Jangan bagi kita membuat penilaian sempit dan sempit di atas kaedah kita. Macam tu kalau nak sebut pasal jangan terlalu cepat menghukumkan apa hukum yang bila tak boleh kita kata Islam ni kenapa terlalu sempit macam ni. Kenapa sebenarnya dihadkan yang tak boleh, dilarang, ada larangan macam ni. Tagi dia kata kenapa tak boleh minum arak sedangkan ada orang minum arak tak pening pun. Kenapa Islam terlalu sempit? Jangan. Jangan syarah bukan lah. Jangan jadi popok yang jadi liberal, free thinker apa semua. Kita ada batas nak berfikir, nak bercakap kan. Itu sekali lalu. Wallahualam. Itulah kita malam ni. Ke depan ni pun kalau ikut jadual apa sibuk. Payah aku nak buat live pun tengoklah macam mana pun. Kalau ada peluang, ada kelainan, ada kelapangan, ada benda-benda yang munasabah untuk dibuat soal jawab apa. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita, berikan kita fahaman yang betul, dipelihara akidah kita, buka pintu hati kita untuk berada di atas jalan kebenaran, ditunjukkan kita jalan betul. Dapatkan kita pula guru dan orang yang boleh membimbing kita jalan yang sebenar. Dilembutkan hati sanubari kita untuk banyak zikir, fikir ke Allah Ta'ala, berselawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW, sentiasa merasakan tauhid dan mentakzim ke Allah Ta'ala. Dan kita sentiasa dalam cuba untuk taat dalam masa yang sama
mengakui kefakiran dan keberhajatan kita pada Allah Ta'ala, taat kita pun hanya limpah kurnia Allah Ta'ala semata-mata. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم نور قلوبنا من نور هدايتك كما نورت الارض من نور شمسك ونور برحمتك يا ارحم الراحمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين وسلم تسليما على جميع الانبياء والمرسلين